Masa mereka berada atas jambatan Kuala Tatau, sekali lagi mereka berdua dihantui rasa pelik dan menakutkan, macam tak masuk akal pada. Sebab tiba-tiba je mereka masih lagi berada di simpang jalan Kuala Balinggian, sedangkan baru je mereka naik jambatan Kuala Tatau beberapa saat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, hari ni saya akan kongsikan kisah Cikgu Ayu dan suaminya Firdaus yang dihantui pengalaman misteri hingga meninggalkan kesan trauma kepada mereka berdua sampai sekarang masa mereka ikut jalan Balinggian, salah satu kawasan dalam bahagian Mukah, Sarawak. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat tahun baru Masihi kepada sahabat semua. Semoga tahun ni akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. 6 Disember 2021, lebih kurang pukul 10 pagi, Cikgu Ayu dan suaminya Firdaus mula berangkat pulang ke Bandar Bintulu dari Bandar Kuching. Di simpang jalan bahagian Bentong, mereka berhenti rehat kejap dekat stesen minyak Petronas. Masa ni entah kenapa Cikgu Ayu mula rasa tak sedap hati, rasa tak tenteram. Suami dia pun rasa juga, tapi dia diamkan je. Lepas berehat, mereka teruskan perjalanan semula. Suasana sekeliling agak tenang, tapi fikiran Cikgu Ayu mula tak tenang sebab dia rasa macam ada sesuatu yang mula ikut perjalanan mereka. Untuk tenangkan jiwa dia, Cikgu Ayu dan suaminya Firdaus bersembang dan bergurau senda. Sampai di lebuh raya Sarike, mereka mula bertembung dengan beberapa buah lori dan trailer. Sepanjang perjalanan tu, Cikgu Ayu dan suaminya bertukar-tukar bawa kereta. Kalau Firdaus mengantuk, Cikgu Ayu lah akan bawa, dan begitulah sebaliknya. Dari lebuh raya Sarike ke lebuh raya Sibu, mereka buka aplikasi Waze. Tapi perkara pelik mula berlaku. Sebab kalau ikut Waze, laluan yang mereka lalu tu salah. Dalam Waze suruh mereka patah balik. Mereka dah mula bingung, tapi laluan yang betul nak ke Sibu arah depan, bukannya berpatah balik. Masa mereka berdua tengah bincang mana laluan yang betul sebenarnya, tiba-tiba Waze tunjukkan beberapa laluan yang berbeza-beza pula, dan beberapa kali Waze membetulkan laluannya. Bila dah jadi macam tu, Cikgu Ayu dan suaminya rasa pelik dan rasa perjalanan mereka diganggu oleh sesuatu. Akhirnya mereka buat keputusan tak nak ikut Waze. Alhamdulillah, lebih kurang pukul 5.30 petang mereka sampai di Bandar Sibu. Mereka berdua berhenti untuk makan dan solat kejap. Lepas solat maghrib, mereka berdua teruskan perjalanan tinggalkan Bandar Sibu. Masa ni sekali lagi mereka berdua rasa tak sedap hati. Cikgu Ayu perasan wajah suaminya nampak risau. Sampai dekat simpang jalan tak jauh dari simpang Kemuyang Sibu, Cikgu Ayu suruh suaminya berhenti dan minta tukar. Dia pula yang bawa kereta. Masa ni Cikgu Ayu perasan kereta mereka terasa agak berat, tapi dia diamkan je, terus je memandu. Malam semakin gelap. Sepanjang perjalanan mereka dari Kemuyang ke Selangau, Cikgu Ayu tak putus-putus baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah An-Nas dan apa saja surah yang dihafal. Cikgu Ayu perasan cuma ada beberapa buah kereta je, sama ada yang potong kereta mereka atau yang muncul dari arah depan dekat jalan tu. Sepanjang perjalanan tu, mereka berdua tak banyak bercakap.
Mungkin penat atau rasa takut. Sekali dua ada juga mereka berbual-bual, tapi taklah serancak macam siang tadi. Masuk ke Jalan Mukah, mereka akan melintas daerah kecil Balinggian dan Kuala Balinggian sebelum sampai ke Kuala Tatau dan akhirnya sampai ke Bintulu. Masa guna jalan ke Mukah ni, Cikgu Ayu mula rasa pelik sebab dari simpang Mukah tadi menuju ke simpang 3 menuju ke Mukah dan Balinggian, mereka ambil masa lebih sejam. Kebiasaannya kalau ikut kelajuan biasa, lebih kurang 30 hingga 40 minit mereka dah sampai simpang tu sepatutnya. Dalam perjalanan tu, mereka terserempak dan pintas dengan perlahan sekumpulan lelaki naik motosikal yang tak pakai helmet, tak berbaju, pakai kasut boot je dan bawa bekal atas bakul motosikal mereka. Mungkin penduduk kampung yang baru pulang dari ladang atau kebun. Suasana macam ni agak biasa dilihat sepanjang perjalanan menelusuri kampung-kampung dan ladang. Tapi apa yang peliknya, lepas kereta mereka pintas sekumpulan lelaki yang naik motosikal tu, Cikgu Ayu tengok cermin pandang belakang. Sekumpulan lelaki tu dah hilang. Cikgu Ayu terus beristighfar. Suaminya bertanya apa yang berlaku. Lepas Cikgu Ayu beritahu suami dia apa yang berlaku tu, barulah mereka semakin yakin perjalanan mereka memang ditemani oleh sesuatu. Mereka berdua terus baca apa saja ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka hafal. Setelah sampai di simpang menuju ke Mukah, mereka belok sebelah kanan menuju ke daerah kecil Balinggian. Sepanjang perjalanan ke daerah kecil Balinggian tu, beberapa kali juga mereka berselisih dengan sebuah trailer yang dihiasi dengan lampu kecil yang bercahaya dan berwarna-warni. Tapi ada sesuatu yang menimbulkan keresahan pada mereka berdua. Sepanjang perjalanan menuju ke Balinggian, dah beberapa kali mereka terserempak dengan trailer yang sama di mana-mana saja sepanjang laluan ke Balinggian tu. Trailer tu pasti muncul lagi dan lagi. Walaupun trailer tu dah dipintas, ia akan muncul lagi dekat depan. Mereka berdua dah semakin pelik, tapi masing-masing hanya pendamkan dalam hati. Sampai di daerah kecil Balinggian, mereka teruskan perjalanan ke Kuala Balinggian pula. Dekat simpang Kuala Balinggian, mereka akan nampak sebuah dewan yang merupakan tanda kepada pemandu-pemandu yang mereka telah sampai di Ulu Balinggian. Tapi masa nak sampai dekat simpang menuju ke Kuala Balinggian tu, Cikgu Ayu bertanya pada suaminya, mana dewan tu? Sebab dia tak nampak apa-apa. Sedangkan kalau dari kedudukan mereka tu, dah tentu mereka akan nampak dewan tu walaupun dalam keadaan malam yang gelap gelita. Tapi tak lama lepas tu, tiba-tiba dewan tu muncul depan mereka. Tanpa buang masa, mereka teruskan perjalanan. Untuk sampai ke Bintulu, mereka akan ambil masa dalam 40 minit, termasuk lalu ikut jambatan Kuala Tatau. Dalam perjalanan ke Bintulu tu, tiba-tiba dari jauh mereka nampak ada seekor anak kucing berwarna kuning tengah melintas jalan. Dan kucing tu betul-betul comel. Disebabkan Cikgu Ayu ni seorang pencinta kucing, berkali-kali dia suruh suaminya berhenti dan ambil anak kucing tu pulang ke rumah. Tapi suaminya tak bagi ambil, takut jadi perkara yang tak diingini. Akhirnya Cikgu Ayu mengalah dan mereka teruskan perjalanan ke Bintulu. Tak lama kemudian, di pertengahan jalan, sekali lagi mereka terserempak dengan trailer yang dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni tadi. Sedangkan trailer tu mereka dah pintas dekat jalan menuju ke Kuala Balinggian tadi. Cuma kali ni trailer tu berhenti dekat tepi jalan. Cikgu Ayu malas nak ambil tahu dan teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan tu mereka berdua diam je. Akhirnya mereka dah nak sampai dekat Kuala Tatau sebab mereka dah nampak jambatan Kuala Tatau. Dekat sini tiba-tiba je muncul sebuah motosikal yang ditunggangi oleh sepasang suami isteri tak pakai helmet depan mereka. Tak tahu datangnya dari mana. Mereka pun potong motosikal tu, kemudian bergerak laju ke jambatan Kuala Tatau. Masa mereka berada atas jambatan Kuala Tatau, sekali lagi mereka berdua dihantui rasa pelik dan menakutkan. Macam tak masuk akal pun ada. Sebab tiba-tiba je mereka masih lagi berada di simpang jalan Kuala Balinggian, sedangkan baru je mereka naik jambatan Kuala Tatau beberapa saat tadi. Bila tengok keadaan yang tiba-tiba berubah tu, Cikgu Ayu dengan suami dia hanya mampu beristighfar je. Fikiran mereka jadi buntu. Macam mana tiba-tiba je mereka berdua boleh kembali ke Kuala Balinggian yang telah mereka lalu awal tadi. Suasana sekeliling tiba-tiba jadi gelap dan sunyi. Baru je tadi mereka tengah lalu jambatan Kuala Tatau dan sekarang tak semena-mena kereta mereka berhenti dekat tempat yang gelap.
apa yang berlaku selama lebih kurang 40 minit tadi. Mereka bukan tertidur, bukan berhayal, tapi tengah memandu kereta. Mereka berdua tak henti-henti beristighfar. Bayangkan masa tengah memandu kereta atas jambatan Kuala Tatau tu, tiba-tiba je kereta mereka berhenti dekat tepi jalan tak jauh dari simpang Kuala Balighian, dan gear kereta pula dalam keadaan P. Buat sementara, mereka berdua cuma duduk dan diamkan diri dalam kereta untuk memahami kenapa semua ni boleh berlaku. Semuanya terasa gila. Kemudian suami Cikgu Ayu suruh dia undurkan keretanya dan masuk semula ke simpang Kuala Balighian. InsyaAllah Ayu, lepas ni kita balik Bintulu. InsyaAllah selamat. Lepas tu mereka teruskan perjalanan hingga sampai ke jambatan Kuala Tatau yang sebenarnya. Selagi mereka berdua belum sampai ke rumah, selagi itulah mereka berdua terus diburu rasa ketakutan. Dan sepanjang perjalanan tu juga mereka berdua tak banyak bercerita. Akhirnya lebih kurang pukul 11.30 malam, mereka berdua sampai ke rumah. Sampai je dekat rumah, ayah Cikgu Ayu dengan penuh rasa risau dan keheranan bertanya pada Cikgu Ayu. Dah berkali-kali ayah dia cuba telefon mereka, tapi tak dijawab. Lepas kejadian pada malam tu, Cikgu Ayu dan suaminya jadi trauma. Kalau terpandang je lori trailer yang sama macam mereka jumpa malam tu, perasaan takut akan muncul kembali. Bukan itu je, kalau dengar orang bercerita tentang misteri Jalan Balighian tu pun mereka berdua dah trauma. Beberapa hari kemudian, Cikgu Ayu dapatkan rawatan dari Ustaz Malik kalau ada gangguan yang ikut mereka, dan Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah diruqyah tak ada gangguan pada mereka berdua. Okey, sampai sini kisah dari Cikgu Ayu dan suaminya. Anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang pernah mengalami saja tahu akan kebenaran sesuatu kisah itu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.